Jadi tuan-tuan dan puan yang bulan ni ayang belum bayar bil api dengan ayah ya, tengok muka dia. Aku pula. Abang dah kurang duit ni rumah kita belum ada bayar. Dalam setahun ni ayang bayar dulu, ayang kan banyak duit kan. No way bang. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi sebab itulah maka kalau kita senang pun adalah sebab dia. Orang kata bukan segala-galanya dengan uang, tapi sebahagian kata segala-galanya dengan uang. Nak makan, nak minum, nak buang, semua pakai duit. Nak buang pun pakai duit juga. Betul tuan-tuan. Bila kita habis buang, basuh, maaf lah ya, air itu bukan free. Lepas itu plus lagi, berapa banyak air itu pun tu. Duit lagi, buka lampu, bil. Buktinya kalau kita bukan di rumah, nak pergi tanah awam dah, mana boleh masuk aja. Dicegah ada penjaga. Nak ke mana? Nak buang lah, bayar dulu. Berapa? Sekarang ni 50 sen ni. RM1 sekarang ni. Masya Allah, tengoklah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ibrahim bin Adham pernah menangis ketika dia nak masuk tandas. Orang stop, tuan nak mana? Nak masuk, bayar dulu. Ya Allah, kata dia, kalau nak masuk rumah syaitan pun kena bayar, apalagi nak masuk syurga. Masuk rumah syaitan pun kena bayar. Jadi mana ada yang free? Ya, orang jaga, memanglah tuan, kita minta mana boleh, kita nak bersihkan juga. Bila nak bersihkan, nak pakai duit. Mana boleh, memang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita duduk di negara yang sudah hampir maju dari ke Selangor, dia kata negara maju. Okey. Di mana-mana ada fasiliti semua. Semua memerlukan duit. Semua. Sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita supaya berusaha, bukan hanya berdoa saja, bukan hanya zikir munajat sahaja, bukan hanya mengharap sahaja, tetapi berusaha. Yang kata dah cukup lah tu, cukuplah. Betul-betul cukup tak apa, tapi takut nanti tak cukup. Tawakal, boleh tawakal, tapi setelah berbuat. Nabi sendiri pun subuh, ketika sahabatnya datang mengunjunginya, kamu naik apa? Naik unta. Untamu di mana? Dekat luar. Udah ikat belum? Belum ya Rasulullah. Cara kamu tu belum sempurna. Kamu biarkan unta di luar, tapi ikat dulu sebelum kamu masuk. Tawakal saja ya Rasulullah. Mana boleh tawakal, tak cukup syarat. Sekarang kamu nak balik, unta dah tak ada. Kalau kamu jalan kaki juga macam unta tu tak apa. Jangan merumut. Ini kira siapa yang unta aku ni? Betul-betul tak ada angkai. Padahal dia sendiri tidak ikat, dan unta itu sendiri yang membawa kakinya pergi berjalan ke mana dia suka. Kadang-kadang timbul tuduhan pada orang lain, padahal bukan orang ambil. Unta itu yang pergi sendiri. Jadi kata Nabi, ikat dulu, kemudian baru tawakal. Jadi kereta kita sekarang gitu tuan-tuan, tawakal Allah. Letak aja, tak kunci pun depan rumah tu, tawakal. Esok pagi tak ada dah. Mana baginya orang ambil sebab tak ada kunci. Jangan marah. Melainkan kereta itu kalau memang dah tak suka. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh di situ artinya malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat turun dengan diketuai oleh malaikat Jibril ketika malam Al-Qadar. Ini dalam bulan Ramadan ini, malam yang penuh sesak dengan malaikat di bumi. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-2,
Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang roh yang disuruh oleh turun kepada barang siapa yang dikehendaki Allah daripada kalangan hambanya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, kita boleh tengoklah kalau boleh kita catatkan, di mana diterangkan bahawa malaikat bersama roh itu turun naik di antara langit dan bumi dalam masa 1 hari yang menurut perhitungan manusia mencapai 50.000 tahun. Kelajuan malaikat Jibril itu naik turun. Kalau nak diukur dengan manusia, 50.000 tahun lamanya sekali naik dan turun. Hebat kelajuannya. Itu dalam surah Al-Ma'arij. Gitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 87 dan 253. Begitu juga di surah Al-Maidah ayat 110. Semuanya ini disebut sebagai bantuan dan sokongan kepada Nabi Isa anak Maryam di dalam surah yang kita sebut selalu dan kita baca selalu, surah An-Naba ayat 38. Apa namanya dalam malaikat itu? Dalam ayat itu dikatakan Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah, ketika bangun berdiri ar-ruh, malaikat Jibril tu, wal malaikah, dan malaikat-malaikat yang lain, saffa, berbaris. Ini di yaumul mahsyar ya. La yatakallamun, semuanya diam, illa man adzina lahu ar-rahman, melainkan mereka yang diizinkan oleh Allah untuk bercakap. Wa qala shawaba, dan mereka akan bercakap betul. Yang paling ditakuti oleh manusia termasuk para rasul dan nabi adalah masa Allah menanya kita tentang amal yang kita buat di dunia. Dan ketika Allah menghadirkan malaikat raqib atid, menghadirkan malaikat hafazah yang tidak pernah berdusta kalau bercakap. Tadi kita dah sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini pula la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba, dan mereka bercakap betul semua. Dalam dunia, yang paling ditakuti orang adalah orang yang paling amanah. Walaupun orang yang paling amanah ini tidak banyak harta, tidak besar kuasa, tapi dia amanah, ditakuti. Apa bisnismen besar takut dengan orang yang amanah. Ada apa namanya custom yang amanah, sehingga bisnis tak jalan, bisnis tak baik lah. Maka dia tak suka dengan orang ni. Boleh jadi orang tu dia bunuh. Kita dengar ada nolong custom yang mati dibunuh 2 tahun lepas, tak salah saya, kerana terkenal dengan ketegasan dan keamanan. Dia tak ada berunding-berunding. Orang datang nak rumah dia bawa handphone, dia tak kisah, ambil balik aja. Saya jalankan tugas saya tak mau. Tak sampai sebulan mati, ganti dengan orang lain. Sampai sekarang tak ada lagi yang mati. Artinya banyaklah buat salah. Jadi orang yang diberikan amanah, kalau cepat mati kena bunuh, memang amanah. Kalau tak mati-mati, memang begitu kan? Agaknya lah. Sebab susah nak cari orang yang amanah. Cerita sebanyak mana pun tentang amanah, cerita sebanyak mana pun tentang kepercayaan kepada Allah, tak apa namanya, tak banyak memberi kesan. Duit, tuan-tuan dan perempuan, duit bukan sikit. Sekali lepas itu bukan 10,000, kecil sangat, 100,000 dah. 3 kali 300,000.
Bukan senang nak dapat. Setahun berapa sangat gaji kalau nak kumpul. Inilah yang menjadi persoalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di peringkat manapun mesti ada perbicaraan tentang rasuah. Di peringkat manapun, di jabatan manapun, jabatan manapun, di peringkat manapun, di jawatan manapun, jawatan daripada kecil sampai kepada jawatan tinggi. Kalau kecil lah dia buat, tinggi sikit besar sikit lah, tinggi sikit besar lagi. Paling besar besar juga tuan-tuan, ya, bukan ratus ribu, bukan juta, bilion, selalu besar. Ikut keadaan lah kan, ikut kedudukan lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ia juga digelar sebagai Ruhul Qudus. Ini disebut dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruh Qudus Jibril dari Tuhanmu dengan benar. Nama lain daripada Jibril ada yang disebut Namus, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah pada kali pertama baginda menerima wahyu. Laqad ja'aka an-namusul ladzi nazzala Allahu 'ala Musa. Tuhan didatangi Namus yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Musa. Jadi Namus itu nama lain daripada Jibril. Sudah berapa dah? Kalau ada nanti mana tahu ada nanti ada soalan atau ada teka-teki atau ada kuis, apa nama lain daripada Jibril? Kan tuan-tuan dah boleh jawab kan? Dah berapa nama dah? Sebutkan 4 nama lain daripada Jibril. Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Namus, apa lagi? Jibril itu nama betul. Sekurang-kurangnya kita tahu lah. Apabila kita baca kitab ini kita tahu. Jadi mengenai kedatangan Jibril AS, ada kalanya dengan menjelma sebagai manusia, kadang-kadang dengan bunyi nyaring seperti lonceng. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu itu datang kepada Tuhan?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayhi fayuqsimu anni wa qad wa'itu anhu ma qala wa ahyana yatamassalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul." Kadang-kadang dia datang kepadaku bagaikan suara nyaring dari loceng, dan itulah yang terberat bagiku. Kemudian suara itu lenyap daripada pendengaranku, dan aku telah mengingat apa yang dikatakannya. Sudah hafal isinya, tetapi terkadang malaikat itu menjelma sebagai seorang lelaki. Kemudian ia berkata kepadaku, dan aku pun ingat atau hafal apa yang diperkatakannya. Ini kalau kita nak tengok seperti hadis yang kedua daripada kitab hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi, susunan Imam An-Nawawi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril yang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Ini semua beritahu aku. Dia adalah macam manusia, tapi yang tahu dia malaikat adalah Rasulullah sahaja. Pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam sekali. Para sahabat mengatakan, la yura alaihi safar. Kami tidak melihat padanya tanda-tanda orang musafir. Kami nak kata dia orang yang musafir, tak ada tanda-tanda, sebab bajunya cukup licin, putih, bersih, rambutnya hitam. Sebab zaman dulu kalau musafir melalui padang pasir yang berdebu tu, naik unta pula lagi tu,
Kadang-kadang kalau haus minum kencing muntah pula lagi. Nampak tak ada kat pasar? Kotornya orang. Kotor tu kencing muntah. Sapu muka lagi. Adalah memang ada yang mengatakan boleh minum kencing muntah, tapi dia tetap najis. Kalau ia pun sedangkan susu unta pun tak berani saya minum. Saya lah tak beraninya macam ambil betul. Ini kencing dia tak elok diminum. Ditegur betul-betul. Sapu muka lagi basuh. Tak busuk lah. Nama kencing. Bukan kencing kambing tu. Kambing kecil lagi. Unta tu macam air paip tu. Itu ditadah je. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang ia datang kepadaku bagaikan suara nyaring dan loceng, kata Rasulullah. Itulah yang terberat bagiku. Jadi suara nyaring, loceng berat. Saking beratnya Rasulullah SAW sampai kebingungan. Dia tak tahu siapa di keliling dia. Kadang-kadang pula dengan apa namanya, dengan menjelma malaikat itu sebagai manusia. Tadi kita sebut nak dikatakan sahabat sebab mengikut akrabnya Jibril itu dengan Nabi, macam orang yang sudah lama kenal dengan Rasul. Sebab apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi. Dalam hadis itu disandarkannya lututnya kepada lutut Nabi, diletakkannya tangannya atas paha Nabi. Ini kalau bukan orang akrab tak boleh buat benda ni. Kalau tak percaya, tuan-tuan buat pada sahabat yang sebelah. Letak tangan atas paha dia. Ampun itu. Orang yang akrab sangat tu baru boleh letak. Sandarkan lutut kepada lutut Nabi. Nabi tak mengelak, dia sandar aja. Kalau orang yang tak suka tak boleh jadi, mesti orang suka tu. Jadi itu yang mengherankan sahabat. Nak kata orang tempatan, kita tak kenal, kan? Kita tak kenal. Kalau nampak gaya dia pun cukup apa namanya, cukup rapat dengan Rasulullah. Sampai sandarkan lutut ke atas lutut Nabi, letak tangan atas paha Nabi. Tapi orang yang nampak, mungkin tangan yang diletakkan tu agaknya tak terasa langsung dengan Nabi, sebab malaikat Jibril kan. Lutut yang disandarkan tu orang saja yang nampak mungkin, tapi dia Nabi tak rasa mungkin. Lain dengan lutut kita ni, kalau duduk sandar dengan lutut orang tu rasa sangat. Letak tangan kita atas paha orang, rimat. Itu yang mengherankan sahabat. Nak dikatakan seorang yang musafir, tak ada tanda-tanda musafir. Kalau sekarang ni seorang itu musafir dari Amerika, Los Angeles ke Kuala Lumpur, tak kotor langsung, rambut tetap terus, tie tetap terus, baju tetap terus, walaupun berjam-jam namanya. Sebab naik kapal terbang tak ada habuk, mesti. Cuba zaman Nabi naik unta, lalu padang pasir, datang lagi ribut padang pasir, muka pun tak jelas, ya, rambut macam dawai. Aisyah radhiyallahu anha berkata, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil barq fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu awaqan. Aku pernah melihat Rasulullah ketika diturunkan wahyu kepadanya pada hari yang amat dingin. Setelah selesai wahyu itu, keringat bercucuran di keningnya. Tuan-tuan bangku, bukan tak berpeluh, bercucuran, musim sejuk. Siapa tuan-tuan perempuan yang pernah hidup beberapa bulan dan beberapa tahun di negara Arab, khususnya di Afrika Utara, saya dah rasa musim sejuk, Masya Allah sejuk. Nak berpeluh tak adanya. Bila berpeluh aja tuan-tuan, semua gatal badan kita. Berpeluh aja, ada peluh sikit keluar daripada bulu roma kita tu, gatal semua. Kepala tu bukan ada apa. Peluh tu di bulu roma tu tertutup dia. Jadi bila peluh sikit tu nak keluar, katanya bukan main, apalagi nak buat cucuran. Tapi Aisyah mengatakan Rasulullah ketika turun wahyu sampai musim sejuk ni,
mengalir. Peluh artinya berat itu. Berat sangat itu. Berat sangat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'in anna nafasan lan tamuta hatta tastakmil rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fil talab." Sesungguhnya Rohul Qudus membisikkan dalam kalbuku bahwasanya seseorang tidak akan mati sehingga ia memperoleh rezeki yang ditentukan untuknya. Oleh itu, takutlah kamu semua kepada Allah dan berbuat baik dalam mencari rezeki. Jangan tamak, jangan melalui cara yang haram. Tengok hebatnya hadis ini, cantik. Jadi untuk mengelakkan jangan tamak bagi orang yang beriman ni tuan-tuan, kalau memang dah rezeki Allah akan bagi sebelum kamu mati. Tak payah nak buru, tak payah nak kejar. Nanti tak sempat mati kamu tak dapat. Dia malah nak tanam pokok. Padahal dia punya benih dia ada. Benih durian, tanah ada, benih ada. Kenapa tak tanam tuan? Alah, aku tak sempat aku makan buah tu. Kita dah tua-tua macam ni dah, mana sempat nak tanam, nak makan buah lagi. Tuan-tuan, yang pertama dia tu dengki sangat. Kenapa? Kalau dia tak boleh makan buah, dia tak nak tanam. Bukankah dia akan berpahala nanti bila pokok yang dia tanam itu dimakan oleh orang lain? Burung makan dia dapat pahala, tupai makan dia dapat pahala, orang makan dia dapat pahala. Masa itu dia tak mengumpat lagi, dah lagi dapat pahala. Kan? Kalau kita hidup, kita tanam, kita harap dah buah tu, tiba-tiba orang ambil, apa jadi? Jauh betul. Aku